Kalau malam tu tak jadi aku tu, tak balik, aku tak tinggal lagi kapo. Tak jejak kalau pun. Ni Nancy, anak saudara kamu. Nak buat kajian berkenaan dengan Mok Yung. InsyaAllah Cik Jimmy. Ni nak jual Mok Yung ke panggil ni? Bagus. Bos rasa bagus sangat. Jaga maruah kita. Saya bukan orang Kelantan. Kajian Mok Yung wui ke Cina. Jadi Mok Yung pula wui ke India. Aku tak marah apa. Saya risaulah. Saya takut. Budak Pendi berkepita tu. Orang Melayu juga cakap, kalau tersangkut reba, buang dengan reba sekali. Lepas ni kalau kau gagal, kau habis. Okey, Kelantan tu. Ikan sama Kelantan. Mu ingat Mok Yung ni main-main ke? Mau pemain kan? Main dengan main-main lain. Mu ni main-main. Mu nak bela Kelantan di KL. Nanya kamu. Hari-hari lah untuk berkocok. Buka fit. Baru mata. Berani gua kena sini. Jangan berani bodoh. 我每天拜神，求的就是保佑你们出入平安，身体健康。 Siapa sebenarnya awak ni? Kalau bodoh Muhammad tu nama Mamak, musuh makilah Mamak. Menatai Mamak, celaka Mamak, peruk Mamak. Mu jangan duduk supoh atas nama Kelantan. Aku pun Kelantan menatai. Hai, tak rajin lagi hidup aku lagu ni, Mak. Sebenarnya Dua Naga Bawa ini adalah satu idea asal daripada Sabri Yunus. Sebab Sabri Yunus ini terkenal dengan karya-karya yang bersifat seni. Kau up kan? Kau up aku ke? Berapa tadi? Dan kali pertama dia menawarkan naskah ini kepada saya, bos, macam mana kalau kita buat Dua Naga Bawa ini sebagai filem? Dan saya secara automatik setuju. Naga Bogo ni adalah seekor ular, ular dari kelompok ular senduk, ular berbisa, warna hitam, yang dikatakan menyembur. Ular ini dia menyembur. Sifat ular Boro ni sendiri adalah ular yang sangat berbisa dan misteri. Jarang sekali kita jumpa, dia tak macam ular-ular yang lain. Jadi begitulah sifat yang saya letakkan pada watak saya Duan ataupun Ridwan ini. Okey, bangun. Woi! Pak Puan mau kena naik. Bos nak kenal lah. Ni bos tengok tadi tu. Bagus. Bos rasa bagus sangat. Jaga maruah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asrul Faizal bin Kamaruzaman. Kalau dalam movie Dua Naga Bogo, saya dipertanggungjawabkan untuk memegang watak Duan. Dua Naga Bogo adalah satu watak yang cukup special bagi saya, cukup special. Dia menggabungkan dua elemen dalam hidup Duan, menggabungkan dua elemen yang besar, iaitu elemen kesenian, iaitu Mak Yung, dan juga elemen berani, jiwa yang berani, iaitu berani untuk bergaduh. Tapi bergaduh bukan bergaduh untuk bergaduh yang jahat sembarangan, tapi bergaduh yang untuk menyelamatkan orang, bergaduh kerana tanggungjawab dia. Ini scene yang mula sekali Duan akan muncul. Ini pun scene mandi. Okey, bye. Duan diberi gelar Naga Bogo sebab misteri dia, bisa dia, berani dia. Bayangkan dia tiba-tiba saja dia boleh melenteng dan melompat, sedangkan dia orang seni yang selalu kita anggap seni yang jiwa halus. Kita tak mungkin percaya bahawa orang seni bersifat kasar, tetapi itulah sebenarnya sifat manusia yang Tuhan jadikan. Ada buruk dan baik, ada hitam dan putih. Aku tak sibuk. Apa tak si? Ni nak jual Mok Yung ke panggil ni? Boleh kau orang belakang dah, weh. Saya Muhammad Saidi bin Muhammad Sabri. Dalam cerita Dua Naga Bogo ni saya memegang watak sebagai Awi. Dia ni di Kuala Lumpur sebagai pengurus pasukan Mak Yung lah. Dia ni bisnes.
Dalam masa yang sama dia kenal seorang yang berpengaruh di Kuala Lumpur ni lah. Orang ni Jimmy Ang ni dia ada anak saudara yang baru balik daripada luar negara yang belajar tentang seni budaya Melayu ni lah. Jadi dia balik sini nak research pasal Mak Yu. Jadi dia kenal dengan Awi. Jadi Awi ni rasa kawan dia ni boleh bantu dia untuk menolong orang ni lah. Sangat berimpak kepada masyarakat umum sebenarnya. Kerana yang pertama sekali saya melihat bahawa nilai kemanusiaan itu telah diterapkan dengan baik di sana sini oleh pengarah, oleh penulis skrip yang juga pengarah, iaitu saudara Sabri Yunus. Dan juga diadunkan dengan kesenian asal negeri Kelantan seperti Mak Yong, DK Barat dan sedikit sentuhan menora. Saya percaya filem ini mempunyai impak estetik yang sangat luar biasa kepada masyarakat penonton. Tapi oleh kerana satu insiden, segalanya berubah. Anaknya kena keluar dari negara ini ke negara lain untuk melarikan diri dari bahaya ataupun melarikan diri dari orang balas dendam. Dan apabila dia pulang, segalanya berubah. Angeline takkan cerita dia berubah dari segi apa. Anda kena ikut filem ini. Nulik ni dia kawan kepada Duan yang telah berhijrah, terlebih awal berhijrah dekat Kuala Lumpur ni. Dia banyak terlibat dengan kumpulan-kumpulan gangsterism, tarik kereta. Itu kerja dia. Jadi bila Duan sampai sini tu, bila Duan sampai ke Kuala Lumpur tu, dia mencari Duan dan dia dengan Duan ni masa sejarah dia dengan Duan ni, background dia masa dekat Kota Baru lagi dia dah selalu bergaduh bersama tu. Bukan dia bergaduh berdua, bukan dia berlawan. Dia satu tim. Selalu bergaduh. Jadi bila Duan ada sini tu, Nulik rasa lagi gagah, lagi kuat dah. Jadi dia membawa Duan tu. Alah janguk pula dah. Janguk apa? Jangan apa pakai seluar ni aku pergi telanjang ke? Mari. Tolong masuk dalam. Gapo? Tak tahu mana sunat mana wajib dah ni. Aku ni kira wajib dah kali ni. Bang dah. Apa kalau kereta boleh? Kau jangan nak buat. Kali ni. Boleh ni Kelantan. Hei! Mu kata gapo sat ni? Ha? Mu nak bela orang Kelantan di KL. Nanya kamu. Hari-hari lah duduk berkocok. Aku bukan bela orang Kelantan. Aku bela maruah Kelantan. Aku mari sini nak jadi tok perang Mak Yu ni, bukan nak perang. Mu nak main Mak Yu main lah. Aku nak kemua kau cari. Mu perlu kerja wajib. Aku ni nak sunat. Mu ingat Mak Yu ni main-main ke? Mu main kan, Mak Yu. Main dengan main-main lain. Mu ni main-main. Awak faham kau dok gapo saya nak kecek? Boleh tueku lah gajo. Patik saya gajo. Patik kasih. Suka kacau kan? Mu jangan duduk supoh atas nama Kelantan. Aku buah Kelantan menata. Saya bawa watak seorang yang mendendami, gangster yang mendendam atas kehilangan orang yang tersayang. Tapi dia adalah seorang yang cukup sabar kerana fokus dia adalah untuk mendapat siapa yang punca kepada kematian adik-adik. Saya selalu yakin dan percaya bahawa apabila saya nak mengangkat satu cerita, saya mengangkat realiti. Dan saya sebagai Kelantanis, sudah pastilah saya nak tonjolkan budaya negeri saya, realiti kehidupan orang negeri saya dan dialek saya, dialek Kelantan. Comel juga sebab dia orang ni kecek Kelantan. So, nak masa dalam lakonan pun kita macam
Kadang-kadang kita terasyik pula nak dengar diorang melontarkan dalam bahasa Kelantan, rasa seronok sebenarnya. Salmi sebenarnya membawa watak Pak Yong. Pak Yong ni sebenarnya watak utama dalam permainan Mak Yong. Susah. Watak yang paling mencabar sebab kena kecek kelatik. Tak pernah. Susah sebab dialog dia, skrip dia untuk Pak Yong ni sebenarnya dia walaupun bahasa Kelantan tapi dia bahasa lama-lama. Jadi itulah kena belajar bahasa Kelantan. Satu, logat Kelantan, lepas tu kena perform. Lepas tu dalam Mak Yong ni dia ada menari yang Sanggita tak kuat sangat menari. Dia kena jadi raja lah Pak Yong kan. So jadi buat Sanggita ni rasa ini watak yang paling mencabar Sanggita pernah buat. Ada satu watak yang bernama Posuki, itu yang saya tinggal sendiri juga. Ada kan kawan tanya saya kenapa watak itu saya sendiri pegang, tak perlu orang lain. Sebab saya sayang watak. Posuki ni seorang orang Kelantan yang sudah lama di KL, yang berniaga di KL, yang dianggap sebagai payung kepada orang-orang Kelantan di KL yang dalam dunia gedebek payung. Awak faham kau dok gapo saya nak kecek ni. Lama kan duk klip-pah tak tahu gapo. Satu kali lagi. Sudah. Lambat sikit lambat. Aduh, tak apa. Awak takak. Awak rikok. Pengalaman kerja dengan Abang Sabri memang best sebab Abang Sabri dia memang asal daripada director yang asal daripada pelakon. So saya rasa director memang faham keperluan seorang pelakon. So bila saya ada request yang tertentu, bila saya ada kerisauan atau kebimbangan, straight away Abang Sabri dia tahu kebimbangan saya dan dia boleh memimpin saya untuk dapatkan result yang saya nak dan juga director nak. So best experience kerja dengan Abang Sabri. Sabri Yunus adalah pengarah yang paling senang untuk saya bekerja. Dan saya pun tak ambil cerita yang bukan Kelantan punya latar belakang. Saya ambil cerita yang Kelantan punya latar belakang saja. Cerita-cerita yang berlatar belakangkan Kelantan dan dialognya Kelantan. Dan Sabri Yunus pengarah yang berasal daripada Kelantan dan kita senang untuk bekerjasama. Kita tahu apa yang dia nak. Itu yang penting. Apa yang dia nak, kehendak skrip, kehendak dialog, itu yang penting. Selalunya dia akan buat filem ataupun cerita yang luar daripada orang lain, ya, tak sama dengan orang lain. Itulah Abang Sabri dan sangat senang kerja dengan dia. Mungkin kita faham antara satu sama lain. Dia memberi arahan, Angeline ikut arahan. Itu je. Pertama kali Sabri yang membawa saya ke dunia broadcasting sebenarnya. Sebelum tu saya main teater. Sabri ni dia seorang dramatis. Dia seorang dramatis. Jadi kerjanya itu banyak yang transisi scene tu yang didramakan dengan baik. Dan of course lah dia pelakon, pelakon pengarah ni dia banyak tekankan kepada aspek lakonan lah. Saya sangat selesa bekerja dengan pengarah dalam keadaan saya gusar, bimbang. Beliau selalu memberi pandangan, meletakkan peranan saya di tempat yang wajar, kemudian memberi bimbingan, dorongan dan juga panduan yang banyak saya terima sebagai satu pelajaran yang sangat penting daripada beliau. Nak bela orang Kelantan di KL, nanya kamu. Hari-hari lah duk bergocok. Aku bukan bela orang Kelantan. Aku bela maruah Kelantan. Gini, Wi.
Biar aku balas dengan semua orang KL ni. Asal kamu jangan cari pasar dengan aku. Dengan Sabri Yunus, ayah saya lah. Ayahanda saya. Kira memahami dia. Apa yang dia nak tu, alhamdulillah. Itu yang kadang-kadang buat dia senang bekerja dengan saya dan saya pun senang bekerja. Kat set bekerja, dia seorang direktor dan saya seorang pelakon. Saya dengar arahan dia. Apa yang dia nak, saya cuba buatlah sebaik mungkin. Director kita Angeline dah banyak kali kerja dengan dia, Abang Sabri Yunus. Angeline sangat kagum dengan dia dan rasa dia seorang yang sangat hebat. Dan cerita dia tak perlu Angeline cerita lagi kan, sebab rasanya orang Malaysia pun dah sangat kenal dia dan peminat-peminat dia dah tahu kebakatan dia punya bakat, apa dia mampu buat. Nak bela orang Kelantan di KL. Nanya kamu. Hari-hari lah duk berkocok. Aku bukan bela orang Kelantan. Aku bela maruah Kelantan. Kalau mari pending, mana katanya Kimung ni bukan kecil. Tak tahu mana sunat, mana wajib tu ni. Oh, aku ni ke wajib kali ni. Faham dah. 5 tahun, Abang Fendi boleh tunggu, boleh sabar. Takkan sebulan lagi tak boleh. Kita mari ni bukan nak bincang. Tunggu, ya tunggu, dah tunggu! Gunanya kelatan! Hei! Mu kata gapo saat ni? Jadi kalau kita tengok daripada skrip ini, bagaimana seorang anak muda yang memperjuangkan kesenian tradisional, ya, dan dia mempertahankan tradisional itu sendiri, walaupun dia tercampak di kota yang besar, tercampak dalam dunia gedebe, dunia pergaduhan yang besar, namun jati dirinya sangat kuat, ya, sangat kuat. Satu lagi watak yang dibawa oleh sepupu dia Awi, di mana seorang pemuda yang memperjuangkan kesenian, yang melihat seni cara yang sangat berbeza. Kalau dua mempertahankan seninya, tradisionalnya, tetapi Awi mengatakan mempertahankan secara tradisional itu adalah membunuh seni itu sendiri. Jadi masing-masing mempertahankan sayang mereka pada seni dengan dua yang sangat berbeza. Ini satu perkara yang saya tekankan dan angkatkan dalam cerita Duan Naga Borok. Kalau kita tak ajar dia, mana dia nak kenal? Budaya, seni, bahasa kita. Kalau dia belajar seni, dia belajar semua sekali tu Mak Yung orang Kelantan. Aish, Jimmy Ang tu kan orang Kelantan. Anak saudara dia darah Kelantan. Dengan jelasnya kita melihatkan di sini bahawa realiti manusia di bandar ini sendiri, di mana manusia seperti Afendi, manusia seperti Pak Suki, manusia seperti Jimmy Ang, seperti Mr. Law, ini adalah kelompok manusia yang sangat berbeza jahatnya daripada Duan. Kita melihat Duan satu pemuda yang kasar, yang suka bergaduh, tetapi watak-watak yang ada pada Duan ini sebenarnya jauh lebih jahat daripada Duan. Tetapi kejahatan mereka selalunya tertutup ataupun terkawal dengan persekara mereka, kedudukan mereka, pangkat mereka, darjat mereka dan sebagainya. Yang saya nak bongkarkan dalam cerita ini bahawa kenakalan atau kejahatan Duan adalah sangat kecil berbandingkan dengan kezaliman yang dilakukan oleh manusia-manusia di bandar ini. Hentikan semua research. Mak Yong yang mengarut tu balik Australia. Kerja yang Nancy start, Nancy nak teruskan dan Nancy nak siapkan. Kenapa degil sangat ni? Ha? Tengok dia tu. Buat masa ni, biar saya saja yang jaga. Dia pergi mana pun dengan saya saja. Biar saya jaga Nancy. Saya tidak membawa mesej dalam cerita saya, dalam karya-karya saya. Saya tak percaya sebuah karya menghantar mesej. Tetapi pada saya, seorang karyawan harus menghantar pemikiran dalam karya dia.
Jadi dalam Duan Nagobogo ada pemikiran-pemikiran yang baru boleh menyentuh jiwa kita sebagai manusia dan masyarakat, ya. Tentang kecintaan kita kepada seni, tentang keterbukaan kita melihat seni itu sendiri. Dunia perfilman kita banyak yang komplain asyik-asyik cerita pasal cerita ringan, ya, cerita yang tidak ada mesej. Kali ini saya tawarkan sebuah filem yang penuh dan syarat dengan mesej. Yang saya rasa bukan sahaja orang Malaysia kena tengok, orang luar negara pun kena tengok. Sebab ini adalah budaya kita, ya. Ini adalah filem kita, wajah kita. Dan saya harap khalayak, tak kira di mana sekalipun, walaupun cerita ini tentang watak manusia Kelantan di Kuala Lumpur, cuma saya memilih saja latarnya orang Kelantan, makanya saya Kelantan, tetapi inilah watak manusia kita di Malaysia. Berbagai bangsa yang saya masukkan di sini adalah watak-watak Indonesia. Jadi tentunya harapan saya sangat tinggi untuk filem ini menjadi satu tontonan, dan bukan sekadar tontonan, malah juga barangkali menjadi satu buku yang boleh kita simpan dan kita buat rujukan. Datanglah beramai-ramai ke Pawagam untuk menyaksikan Duan Nagobogo, satu lagi buah tangan Sabri Yunus yang luar biasa. Walaupun Kelantan tak ada panggung, tapi insya-Allah ada panggung satu hari nanti. Pergilah, carilah. Kalau tak dapat tengok di Kelantan, turunlah ke Terengganu. Tak ada di Terengganu, turunlah ke Kuantan. Tak ada Kuantan, mari Kuala Lumpur ni. InsyaAllah ada. Pakai-pakai. Jangan lupa saksikan filem Duan Nagobogo di pawagam berhampiran anda. Jangan lupa saksikan filem Duan Nagobogo di pawagam-pawagam berdekatan anda. Hai, jangan lupa saksikan saya dan juga banyak bacang-bacang pelakon lain dalam filem Duan Nagobogo. Jangan lupa saksikan filem Duan Nagobogo di pawagam berhampiran anda. Jangan lupa saksikan, jangan terlepas peluang ini. Jangan lupa saksikan filem Duan Nagobogo di pawagam yang terdekat. Jangan lupa saksikan Duan